Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Fadus dan juga rakan-rakan seperjuangan saya. Nak tahu tak, menurut berita awal ini, sebanyak 30 hingga 40% sekolah di kawasan pedalaman masih belum mendapat akses kepada kemudahan yang selengkapnya, termasuklah akses kepada capaian internet. Jadi persoalannya, adakah masalah ini yang menjadi faktor utama dan faktor dorongan kepada masalah keciciran murid di sekolah pedalaman? Masalah ini menjadi satu elemen penting dalam sebuah filem yang bakal kita saksikan, yang bakal kita persembahkan, yakni filem Ratchasi. Filem Ratchasi ini berkisarkan tentang seorang wanita hebat bernama Gita Rani, yang mana beliau merupakan seorang bekas tentera namun kini menjadi seorang guru di sebuah sekolah pedalaman. Jadi, banyak ilmu dan teori-teori yang dapat kita hubung kait, dapat kita aplikasikan dalam subjek sosiologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan berkaitan teori functionalism. Teori functionalism merupakan teori yang bercakap bahawa masyarakat saling bergantung antara satu sama lain, dan jika salah satu daripada fungsi dalam masyarakat tiada, maka masyarakat akan menjadi tidak seimbang. Kita dapat melihat bahawa ada kaitan antara teori functionalism di kawasan sekolah yang digambarkan dalam filem Ratchasi. Kita dapat melihat bahawa murid-murid, guru-guru dan guru besar saling bergantung antara satu sama lain, dan jika salah satu daripada fungsi ini tiada dalam kawasan sekolah, maka kawasan sekolah akan menjadi tidak seimbang. Pertama sekali kita dapat melihat bahawa murid-murid sangat bergantung kepada guru-guru dan guru besar untuk mendapatkan bimbingan. Kita dapat melihat dalam filem Ratchasi bahawa murid-murid berada dalam kelas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mereka berada di atas padang dan di atas pentas untuk untuk mengeluarkan segala bakat yang mereka miliki, dan mereka amat memerlukan bimbingan dan sokongan daripada guru-guru dan guru besar agar mereka dapat bersaing dengan para pelajar daripada sekolah lain. Yang kedua, kita dapat melihat bahawa guru-guru di sekolah memerlukan guru besar untuk memantau pelaksanaan tugas mereka dan murid-murid untuk memberikan bimbingan. Dalam filem Ratchasi, guru-guru di sekolah tersebut sangat bergantung kepada guru besar untuk memantau segala tugas yang mereka laksanakan sebagai guru, agar apa yang mereka sampaikan kepada murid-murid dapat disampaikan dengan berkesan dan murid-murid dapat memperolehi segala ilmu dengan baik. Yang ketiga, kita dapat melihat bahawa guru besar juga bergantung kepada murid-murid dan guru-guru untuk memantau segala pelaksanaan dan tugas serta tanggungjawab mereka di sekolah. Kita dapat melihat bahawa Gita Rani yang memainkan peranan sebagai guru besar di sekolah tersebut telah memantau segala kekurangan yang ada di sekolah tersebut dan menggunakan segala upaya yang beliau miliki untuk mengubah murid-murid dan guru-guru di sekolah tersebut menjadi lebih baik dan seimbang, standing dan mampu bertanding dengan sekolah-sekolah lain. Kita dapat melihat kebergantungan antara ketiga-tiga fungsi ini dalam minit 27 hingga 30 dan minit 70 hingga 76, di mana ketiga-tiga fungsi ini saling bergantung antara satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Okey, interaksi simbolik. Interaksi simbolik ini merupakan perspektif sosiologi yang menekankan simbol dan juga interaksi antara satu sama lain yang akan membentuk tingkah laku individu dan juga perhubungan sosial mereka. Okey, interaksi ini membolehkan mereka untuk mencipta simbol dan mentafsir simbol tersebut untuk membentuk pemahaman dan pandangan mereka terhadap dunia di sekeliling mereka. Di sini adalah merupakan beberapa tokoh-tokoh yang menyumbang kepada teori interaksi simbolik ini, iaitu George Herbert, Herbert Blumer dan Erving Goffman. Okey. Dalam movie Ratchasi ini terdapat beberapa scene yang menunjukkan interaksi simbolik ini. Antaranya adalah iaitu di sini, iaitunya adalah scene apabila pengetua sekolah tersebut iaitu Gita Rani, iaitu watak utama pada filem ini, mencetuskan idea atau membuat simbol iaitu sebuah kotak yang dikenali sebagai Sunday box. Di sini
para pelajar yang mempunyai bakat-bakat terpendam seperti menyanyi, menari, membuat eksperimen dan sebagainya dan ingin menonjolkan bakat mereka, mereka harus menulis dan meletakkan ke dalam kotak tersebut. Dan seterusnya, para guru akan di-assign untuk menguruskan bakat-bakat yang berada di dalam kotak Sunday Spot tersebut pada setiap hari Sabtu. So di sini kita dapat melihat interaksi simbolik ini berlaku apabila kita Rani ni mencipta simbol iaitu Sunday Spot yang membolehkan para pelajar seronok belajar, mempelajari hal-hal yang baru bersama rakan-rakan. Ya, so dekat situ kita ada interaksi antara guru-guru, rakan-rakan, apa semua, sekaligus mengetahui kelebihan masing-masing. Apa itu teori feminisme? Teori feminisme telah muncul sebagai perspektif sosiologi pada pertengahan abad ke-19 dan teori ini telah berkembang melalui sumbangan golongan-golongan aktivis. Ini merupakan golongan-golongan aktivis yang utama dalam memperkembangkan teori feminisme. Feminisme sering ditafsirkan sebagai suatu gerakan pembebasan wanita dan menyuarakan tentang kedudukan wanita dan menolak perbezaan darjat antara kaum wanita dan kaum lelaki. Untuk kita senang fahami adalah feminisme adalah perjuangan golongan wanita untuk mendapatkan tempat yang sama darjat dengan golongan lelaki, dan golongan feminin ini telah memperjuangkan kedudukan dan martabat wanita dengan memperkasakan rasa feminis. Satu contoh teori feminisme yang terdapat dalam filem Rakshas ini adalah apabila penolong guru besar telah dikantung tugas kerana beliau telah melakukan gangguan kepada guru dan pelajar perempuan di sekolah tersebut. Dalam situasi ini, guru besar iaitu Gita Rani telah menjalankan tugas beliau dengan mempertahankan dan menjaga hak wanita di sekolah tersebut dengan pergantungan penolong guru besar tersebut. Kita telah bincang teori feminisme, seterusnya saya akan berkongsi tentang teori konflik dan sincang kaitan dengan teori ini. Dalam teori ini, kita akan kenal dua ahli sosiologi iaitu Carmen dan Max Weber. Mengikut pandangan Carmen, beliau menyatakan bahawa konflik akan berlaku di antara individu dan kumpulan-kumpulan dalam sebuah masyarakat untuk bersaing mendapatkan kepentingan masing-masing. Manakala dalam konteks pendidikan, Max Weber berpendapat bahawa pendidikan dilihat sebagai tapak perjuangan antara kumpulan dominan dan subordinat dengan kumpulan dominan menggunakan pendidikan untuk mengekalkan kuasa dan keistimewaan mereka. Berkaitan dengan teori ini ada di mana Citra Rani sebagai guru besar baharu sekolah kerajaan di kampung Tamil Nadu, dia berusaha untuk membentukkan sistem dan peraturan sekolah, ketepatan masa, disiplin dan etika kerja yang mesti dipatuhi oleh semua warga di sekolah. Sesiapa sahaja yang menyalahi disiplin, etika dan peraturan, tindakan akan diambil. Perubahan yang dilakukan kerana mendapat pandangan oleh guru, tetapi akhirnya semua menerima perubahan tersebut. Di mana ada scene juga yang menunjukkan penolong guru besar didapat perhati dengan keputusan yang dilakukan oleh Citra Rani kerana dia diberi semula tugas untuk masuk ke kelas mengajar. Kerana sebelum ini dia tidak masuk kelas untuk mengajar. Itu sahaja, tetapi scene yang menimbulkan kemarahan seorang perusahawan dari sekolah swasta yang mencuba berbagai cara untuk menghalangkan perbuatan Citra Rani, termasuk memasukkan dia ke dalam penjara atas tuduhan menyatakan kuasa. Namun berinduk, tuduhan yang dikenakan ke atas dia dengan sendirinya tepatlah apabila 79 daripada 82 pelajar tersebut yang menduduki peperiksaan lulus dengan baik dan cemerlang. Seterusnya, ada scenes di mana ahli politik, guru-guru sekolah serta ibu bapa dan pelajar berkempen di depan sekolah dan bersatu bagi menghalang
dia daripada masuk ke sekolah kerana dia telah menyentuh isu agama setempat yang telah menimbulkan kemarahan emosi mereka. Akhirnya perkara masalah ini pun juga diselesaikan oleh dia dengan sempurna. Jadi, dalam filem ini dapat kita rumuskan bahawa pentingnya pendidikan yang berkualiti serta hak dalam mempertahankan kesaksamaan dalam sistem pendidikan. Oleh itu, filem ini menegaskan bahawa pendidikan adalah satu aspek yang sangat signifikan dalam hidup manusia dan ia sepatutnya diberikan secara adil dan seksama tanpa wujud sebarang diskriminasi. Selain itu, pentingnya negara dalam melahirkan pendidik yang berkualiti kerana semangat dan dedikasi seorang guru penting dan signifikan dalam membina ataupun melahirkan anak bangsa yang berkualiti. Dalam filem ini juga dapat kita simpulkan bahawa pendidik yang berkualiti, pendidik yang komited dalam pengajarannya mampu mengubah nasib anak bangsa.